Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Cimatusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin berkenan berangkat menghadiri Majlis Santap Tengah Hari bersama Perdana Menteri Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan mengurniakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Baginda mula-mula berkenan mengurniakan surat watikah pelantikan kepada Tuanan Terutama Kenal Bersara Pengarah Haji Kamal Basha bin Pengarah Haji Ahmad, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Islam Pakistan. Dan Tuanan Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Semena Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao. Baginda seterusnya berkenan menerima surat tauliah pelantikan daripada Tuanan Terutama Xiao Qiangu, Duta Besar Semena Mutlak Republik Rakyat China. Ini diikuti oleh Tuanan Terutama Tran An Vu, Duta Besar Semena Mutlak Republik Sosialis Vietnam. Tuanan Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Semena Mutlak Republik Indonesia. Tuanan Terutama Lawrence B. Siau Hun, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura. Dan Tuanan Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Semena Mutlak Arab Saudi. Selepas majlis tersebut, Baginda berkenan menerima mengadap ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Halal Luar Negeri kedua. My relation is practically
Pengurniaan darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor dan darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama melambangkan hubungan akrab dan kerjasama kukuh antara negara Brunei Darussalam dan negeri Johor Darul Ta'zim. Majlis istiadat tersebut menjadi peristiwa penting yang akan terpahat dalam lipatan sejarah. Sorotan Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor dan darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama mengimbas kembali detik-detik bersejarah itu. Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah Sultan Ibrahim Johor yang amat disanjungi pangkat pertama Datuk Seri Mulia Sultan Ibrahim Johor kepada Kebawah Menteri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Istiadat Pengurniaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mukhtar Billah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah berkenan berangkat menghadiri Majlis Santap Tengah Hari bersama Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis Santap Tengah Hari diadakan di Istana Singapura. Maybe not the real. It's going to do the what do you call that? Dive. Pada sebelah pagi, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis santap pagi bersama Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis diadakan di Hotel Raffles. Di bawah program Lee Kuan Yew Exchange Fellowship tersebut, Duli Yang Teramat Mulia berangkat membuat lawatan ke Marina Barrage, Ibu Pejabat Institute of Technical Education Pixel dan ACE Ideation Centre. Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Bagi Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura, dan juga Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan Tuan Yang Terutama Dr. Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kedua bagi Pendidikan dan Menteri Kedua bagi Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya akan berangkat ke iFly Singapore Urban Redevelopment Authority URA Centre dan Singapore Armed Forces Reservice Association Safra Choa Chu Kang sebelum mengakhiri program tersebut. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Komandan Polis Wanita Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra dan santap petang Anjuran Polis Wanita PPDB. Keberangkatan Yang Teramat Mulia di Dewan Banquet Mes Pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong dijunjung oleh Dayang Masni binti Haji Jamil, Penolong Pesuruhjaya Polis selaku pengerusi majlis dan ahli-ahli jawatan kuasa majlis berkenaan.
Majlis Santap Petang merupakan suatu penghargaan kehadapan Majlis Yang Teramat Mulia selaku Komandan Polis Wanita yang disembahkan oleh Polis Wanita. Majlis dihadiri oleh 250 anggota Polis Wanita termasuk pegawai, jemputan-jemputan khas, anggota pangkat rendah serta kaki tangan awam PPDB. Brunei Content Festival, platform mengiktiraf kandungan-kandungan tempatan dalam merangsang inovasi dan kreativiti. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Agama petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis sempena memperingati ulang tahun pelaksanaan pendidikan agama formal ke-67 itu berlangsung di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin beramai-ramai diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Seramai 300 orang terdiri daripada warga Jabatan Pengajian Islam serta tenaga pengajar Persekolahan Arab dan Agama menyertai majlis tersebut. Penerbitan karya-karya kandungan video tempatan yang inovatif dan kreatif terpilih untuk menerima anugerah Brunei Content Festival BCF 2023. Pertandingan anjuran pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI diadakan semalam di Tarindak Diseni, Bandar Seribu Kawan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pertandingan BCF dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori industri dan kategori terbuka. Daripada 131 penyertaan, 96 penyertaan terpilih sebagai memenuhi kelayakan dan kriteria pertandingan. Thank you so much, guys. Congratulations, Sampul. Pengurusan perhubungan pelanggan yang cekap dan berkesan akan dapat memastikan penyampaian perkhidmatan yang responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan. Perkara tersebut ditekankan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan semasa Majlis Pelancaran Program Latihan Perkhidmatan Pelanggan. Program anjuran Kementerian Kesihatan itu diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin seterusnya berkata, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai eksekutif dan pegawai-pegawai kanan bermula daripada peringkat atasan diseru untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakan kerja dan kaki tangan bahawannya dan semua kaki tangan. 30 peserta mengikuti kursus program latihan perkhidmatan pelanggan yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan barisan hadapan Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha. Penghulu Mukim dan Ketua Kampung PMKK perlu bergerak maju ke hadapan dengan lebih inovatif dan kreatif bagi memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan menepati cita rasa penduduk. Bagi sama-sama mencapai wawasan Brunei 2035 dan mengambil kira peran penting PMKK, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sedang merangka kaedah penilaian prestasi berasaskan petunjuk prestasi utama KPI. Berucap pada majlis penyampaian sijil lantikan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Daerah Brunei dan Muara pagi tadi,
Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga berkata, KPI menjadi pengukur untuk menilai dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sijil lantikan kepada seorang berjawatan penghulu mukim dan 9 berjawatan ketua kampung secara tetap. Juga diadakan perasmian papan tanda bagi penghulu mukim Sengkurung, ketua kampung Kasat, ketua kampung Sungai Besar, kampung Serdang dan kampung Sungai Belukut. Perkembangan pelaksanaan Pelan Tindakan bagi Kerjasama ASEAN dalam makanan halal fokus perbincangan mesyuarat kumpulan kerja ASEAN mengenai makanan halal. Ikuti bahan mengenainya selepas ini. As we grow older, our dreams become deeply rooted in us. Though the path in front of us may be difficult, with the support of those around us and the guidance of Laksamana College of Business, we can achieve so much more beyond our imagination. Dare to dream and branch out to journey farther than ever before. With LCP, we inspire to be extraordinary. Penubuhan Lembaga Otoriti Halal Antarabangsa antara yang diberi tumpuan bagi pelaksanaan pelan-pelan tindakan bagi kerjasama ASEAN dalam makanan halal pada mesyuarat kumpulan kerja ASEAN mengenai makanan halal kali ke-19, perkembangan dalam pelaksanaan pelan tindakan bagi kerjasama ASEAN dalam makanan halal 2017 hingga 2020 juga antara yang menjadi tumpuan mesyuarat. Mesyuarat dihadiri oleh Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemuk, Pengarah Halwa Syariah Kementerian Halwa Ugama, Wakil dari Negara Brunei Darussalam. Penubuhan kumpulan kerja ASEAN mengenai makanan halal bagi memudah cara keseragaman piawaian halal terutamanya di rantau ASEAN berlangsung di Kementerian Halwa Ugama. Mesyuarat turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan daripada Jabatan Pertanian dan Permakanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Bahagian Perhubungan Awam Antarabangsa dan Mabims Kementerian Halwa Ugama. Budaya kritikan kreatif serta pemikiran yang inovatif terhadap karya sastra diterapkan kepada para peserta Bengkel Kritikan Sastra 2023. 32 peserta yang menghadiri bengkel tersebut menerima sijil masing-masing petang tadi pada majlis penyampaian sijil. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Sueb bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. 32 orang yang mengikuti bengkel tersebut juga diharap dapat mewujudkan budaya kritikan penuh kreatif serta pemikiran yang inovatif terhadap karya sastra di samping dapat melahirkan pelapis penyumbang bahan bagi majalah bahana. Lebih 90 orang pegawai dan guru daripada unit pendidikan kerjaya sekolah-sekolah menengah, Maktab Sains dan Pusat Tingkatan 6 petang tadi mengadakan lawatan ke Fakulti Pertanian dan Pusat Penyelidikan Halalan Taiban Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa di Kampus Sinaut, Tutong. Rombongan diberi taklimat mengenai beberapa program yang ditawarkan oleh fakulti dan pusat berkenaan. Turut diterangkan mengenai Pusat Makmal Saintifik Ibn Sina serta beberapa kemudahan bagi mendukung kurikulum akademik dan kajian yang memerlukan praktikal makmal dan kajian saintifik. Lawatan diteruskan dengan meninjau beberapa prasarana yang terdapat di kampus Sinaut termasuk makmal saintifik, rumah herba, kolam akukultur, ladang agronomi, dapur inovasi halal. Mission objectives to engage in inventive and Akibat melanggar Akta Imigresen Penggal 17, 11 warga asing ditahan menerusi operasi sepadu Sakat JIPK. Butirannya menyusul selepas ini. Time to go beyond the digital banking revolution
with Olive Blockchain providing you access to smart contracts. For the first time, you can now use Olive's digital signature, achieving an astonishing new level of speed and efficiency. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. Sebuah syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini iaitu syarikat Al-Haramain Bil Iman Travel and Tours Sdn Berhad. Jabatan Urusan Haji Kementerian Halal Agama dalam siaran medianya memaklumkan ketika ini 20 buah syarikat pelancongan dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah bolehlah mengikuti dan berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dibenarkan. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah BKISHHB Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Persatuan Astronomi Brunei Darussalam PABD menganjurkan bengkel latihan penggunaan teleskop. Diadakan bagi memberi pengenalan dan pendedahan mengenai kaedah penggunaan teleskop secara teori dan praktikal. Bengkel diadakan di Balai Khazanah tersebut. Sesi taklimat dan praktikal bengkel disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Hazri bin Haji Awang Ibrahim, ahli PABD. 57 peserta yang mengikuti bengkel itu diharap dapat memahami teknik dan cara penggunaan teleskop yang betul. Juga diadakan penyampaian sijil oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pehin Penyurat Haji Awang Ahmad, pengarah BKISHHB. Sebelas lelaki warga asing ditahan semasa operasi sepadu Sakat JIPK yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait. Operasi sepadu dijalankan di kawasan projek pembinaan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lumut. 4 daripada mereka dipercayai melanggar bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansur. Manakala 7 lagi gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Para majikan diingatkan supaya patuh dan tidak melanggar sebarang akta dan peraturan imigresen dan memastikan pekerja-pekerja mereka melakukan kerja-kerja seperti yang ditetapkan. Sekarang disampaikan kadar nisab zakat wang dan harta untuk hari ini. Berikut pertukaran mata wang ringgit Brunei dengan beberapa mata wang antarabangsa dan serantau. Turki dan Rusia capai persetujuan mengenai ekspor bijiran. Laporannya antara dimuatkan dalam segmen antarabangsa selepas ini.
Skuad bawah 23 tahun negara Brunei Darussalam meneruskan aksinya semalam dalam perlawanan pusingan kelayakan Piala Asia AFC bawah 23 tahun. Dalam perlawanan menentang Oman, skuad negara Brunei Darussalam tewas 0-3. Perlawanan berlangsung di Stadium Prince Muhammad Jordan.